Pada PRU 14, Malaysia mempunyai 14.9 juta orang pengundi pada umur minimum 21 tahun layak mengundi. Pada PRU akan datang, PRU 15, kita mungkin menyaksikan sehingga 22.7 juta orang jika umur minimum untuk mengundi adalah 18 tahun. Peningkatan 50% ini menunjukkan kekuatan orang muda sebagai ombak perubahan yang melanda arena politik negara. Soalannya sekarang, apabila arena politik kita melalui kemelut seperti tidak berkesudahan, adakah sudah tiba masa untuk kita melakukan sesuatu political reset yang bukan sahaja disertai oleh golongan muda, tapi diterajui oleh golongan muda untuk membawa Malaysia ke hadapan? Ini Dialog Pembangkang dan ia bermula sekarang. Jadi kita ingin dengar daripada anak muda dan hari ini saya kumpulkan 4 sosok muda daripada 4 parti pembangkang dalam arena politik negara sekarang. Saya disertai oleh saudara Kamil Abdul Munim, Exco Angkatan Muda Keadilan Perak. Saudari Fatihah Salahuddin adalah Naib Ketua Wardah Nasional Parti Amanah Negara. Dr. Abu Hafiz Salihuddin adalah Ketua Pemuda Parti Pejuang Tanah Air dan Afikah Zulkifli adalah salah seorang pengasas, 13 orang pengasas Parti Ikatan Demokratik Malaysia atau MUDA. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okay, saya nak mulakan ladies first lah, mungkin dengan Afikah. Kajian baru-baru ini menunjukkan bahawa orang muda sudah pun muak dengan politik. Mereka sudah hilang kepercayaan dengan sistem politik, ahli politik dan juga sistem demokrasi negara. Mengapa dan bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Saya kira pertama-tamanya kita perlu fokus kepada solusi kepada segala permasalahan yang ada. Anak muda melihat politik ini lapangan orang elit, orang yang well connected, orang yang berada dan susah untuk penetrate dalam lapangan tersebut. Terutamanya jika tiada wang lah. Dan budaya ini menyebabkan lapangan politik ini yang didominasi oleh orang lelaki, lelaki tua pula tu, kan, menjadikan lapangan tersebut toksik dan syarat dengan pelbagai budaya negatif. Adakah kerana lelaki tua itu mewujudkan budaya toksik ataupun ada sebab-sebab lain? Salah satunya. Jadi saya kira apabila mereka melihat setiap kali mereka mengundi, pemimpin mereka dan tiada perubahan yang signifikan, hanya mungkin dalam bentuk jangka masa pendek, bantuan one-off dan sebagainya. Dan mereka melihat politik ini, orang-orang politik ini tidak serius, ya, hanya sibuk dengan consolidation of power, tetapi tidak melihat politik ini satu lapangan yang serius, hanya lapangan yang cari makan, kan, bukan memikirkan lapangan yang memberi kesan kepada puluhan juta rakyat Malaysia. Jadi saya kira tidak salah untuk anak muda berasa kecewa. Tetapi bagi mereka yang mempunyai harapan, mempunyai hasrat untuk mengubah landscape politik tersebut, kita salute dan sepatutnya kita raikan, ya. Sebagai contoh dengan penumbuhan parti baru, ya. Kerana saya kira kita semua adalah mangsa politik tua, merentas parti. Setiap anak muda merentas parti struggle untuk mencalonkan calon-calon mereka dalam setiap pilihan raya, kan. Walaupun setiap kali pilihan raya melobi, kan, tetapi melobi calon wanita, melobi calon muda, tetapi kalau dapat pun dapat pada seat yang susah, kan. Dapat seat yang kena lawan dengan heavyweight. Dan jadi kita tak nampak keseriusan parti-parti politik ini untuk mengubah landscape politik negara. Jadi dalam masa yang sama, ya, politik kita, orang netizen pun melihat orang politik ini detach dengan realiti semasa, kan. Saya ambil contoh ketika PRU 14. Pada saat-saat akhir, Datuk Seri Najib mengumumkan tax exemption kepada anak muda berusia 26 tahun ke bawah, kan. Interview yang melibatkan bekas Exco Pemuda UMNO sendiri mengatakan
beliau terkejut dengan announcement tersebut kerana tax exemption untuk anak muda berusia bawah 26 tahun. Siapa yang benefit, kan? So kita lihat polisi dan tawaran yang diberikan tidak cocok dengan realiti semasa. Apa respon Afika kepada pendapat bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mengatakan bahawa beliau ada sedikit sebanyak mengkritik muda dahulu, yang mengatakan bahawa untuk kita mentadbir dengan efektif, kita perlukan orang muda dan juga orang tua. Kita perlukan penggembelingan tenaga, bukan saja orang muda. Nampaknya itu adalah fokus Parti Muda. Respon Afika? To a certain extent, saya setuju. Tetapi mengambil kira landscape politik semasa, perubahan yang lebih drastik diperlukan, kan? Kalau kita lihat pada PRU 14, Barisan Nasional dihukum, ditolak lebih 80% anak muda. Jadi saya kira kita di side pembangkang ni perlu lebih serius dalam merencanakan alternatif buat rakyat, kan? Kita tak boleh rasa seronok dengan perpecahan di pihak lawan. Dalam masa sama kita tak menguruskan rumah kita sendiri, kan? Jadi kita hormat dengan pandangan Tun Dr. Mahathir, tapi dalam masa yang sama anak muda kita yang akan merencanakan landscape politik Malaysia untuk puluhan tahun yang akan datang, ya. Kalau kita sesama anak muda, kan, terutamanya di side pembangkang lah, sibuk menghentam sama sendiri, jadi tak nampak di mana matangnya politik anak muda. Itu adalah poin yang menarik, yang menjaga rumah sendiri itu. Mungkin saya boleh bergerak dahulu ke saudara Kamil. Saudara adalah Esko Angkatan Muda Keadilan Perak. Tidak, sekarang ini mungkin mereka yang menyokong pembangkang sekalipun mungkin susah untuk nafikan bahawa solidariti dalam kalangan pembangkang itu agak rapuh pada ketika ini, khasnya pasca Belanjawan 2021. Adakah Kamil merasakan bahawa ada salah pencaturan di situ? Adakah patut gagasan pembangkang ini lebih dikoordinasi dengan lebih baik sejak beberapa bulan lepas? Baik, saya melihat isu di kalangan parti-parti politik pembangkang ini sebagai isu akibat daripada tindakan ataupun kekacauan politik yang berlaku selepas daripada langkah Sheraton. Sebab itu saya kata sekarang ini kita 2-3 hari ini kita sibuk bercakap tentang soal Grand Coalition, iaitu pakatan yang besar, pakatan pembangkang yang besar. Dalam mana-mana sejarah ataupun dalam mana-mana pendekatan politik, terutamanya dulu kalau zaman Pakatan Rakyat, kita bercakap tentang soal untuk kita menubuhkan dua parti. Maksudnya dalam parlimen itu ada dua parti, two party system. Yang mana sejak daripada 1999 lagi kita bergerak ke arah itu. Tetapi disebabkan oleh perbezaan ideologi dan juga perbezaan dasar pendekatan politik, maka pergerakan ke arah itu dilihat sedikit terencat. Tapi walau bagaimanapun, pilihan raya 2008 kita menyaksikan kuat juga gabungan pembangkang ini berhadapan dengan Kerajaan Barisan Nasional pada ketika itu dan membawa kepada tahun 2012 dan ultimatenya ialah pada tahun 2018. Di situ kita lihat seolah-olah walaupun istilah itu tidak disebut pada ketika itu sebagai Grand Coalition, tetapi pada ketika itu gerakan untuk membina satu kekuatan pembangkang yang jitu dan padu itu dapat dilaksanakan dan diterjemahkan dalam bentuk keputusan pilihan raya. Jadi persoalannya adalah itu, Grand Coalition itu dalam bentuk apa? Kerana kita lihat sekarang ni sejak PRU 14 sekalipun pada 2018 coalition itu sudah berada di situ. Pakatan Harapan, kita ada PKR, DAP, Amanah, kita ada parti-parti lain, kita ada Warisan, kemudian dikatakan sebagai Pakatan Harapan, Pakatan Plus dan sebagainya. Jadi bagaimana Grand Coalition ini bentuknya akan lain daripada apa yang sedia ada? Sebab itu idea yang dibawa oleh beberapa rakan dalam parti-parti politik ke komponen pembangkang yang mencadangkan tentang idea gagasan Grand Coalition Opposition ini, mereka harus datangkan satu bentuk framework ataupun kertas cadangan bagaimanakah Grand Coalition ini dapat menggantikan keadaan ataupun membawa kepada satu keadaan kesatuan pembangkang yang lebih baik di dalam parlimen. Kerana di akhirnya sebarang perubahan itu, saya melihat bahawa perlunya kita di kalangan ahli-ahli politik, pemimpin-pemimpin politik memiliki
kejujuran politik dan juga keikhlasan politik. Mudah. Isunya kejujuran politik yang menjadikan keadaan sedikit kelam kabut ini ialah gesaan itu sebenarnya tidak datang hanya gesaan untuk membentuk Grand Coalition, tetapi seolah-olah meminta untuk dibuat satu rombakan pimpinan pembangkang seolah-olah menidakkan kekuatan ataupun koalisi parti-parti pembangkang yang ada pada ketika ini. Bagaimana saya bercakap tentang soal kejujuran politik? Mudah. Saya bagi contoh. Ketika Pakatan Harapan menang dalam pilihan raya umum yang lalu, kita semua tahu dan ianya bukan lagi menjadi satu rahsia bahawa ada permintaan daripada pihak-pihak tertentu untuk meminta Presiden Keadilan pada ketika itu, Datuk Seri Dr. Wan Azizah, untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Tetapi di atas kejujuran politik yang ditunjukkan oleh Pakatan Harapan pada ketika itu, kita bersetuju dengan keputusan bersama Pakatan Harapan untuk melantik Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Saudari Fatihah, adakah saudari Fatihah, saya akan mungkin tanyakan semualah, bersetuju bahawa ada keperluan untuk kita merombak barisan atasan kepimpinan pembangkang melihat kepada apa yang sudah berlaku sejak beberapa bulan lepas? Kalau kita membicarakan soal untuk merombak pimpinan atasan Pakatan Harapan ini, seharusnya kita serahkan perkara ini kepada 108 MP ataupun YB-YB yang berada dalam Pakatan Harapan bagaimana. Dan baru-baru ini Amanah telah mengadakan convention di Aikaro Melaka, dan satu saya kira sebagai resolusi daripada convention tersebut adalah kita semua sepakat bahawa kita harus memperkukuhkan Pakatan Harapan dan dalam masa yang sama kita harus bekerjasama dengan parti-parti pembangkang yang lain. Kerana apa? Kerana sejarah telah pun menunjukkan bahawa tidak ada satu parti pun di Malaysia berjaya untuk memenangi pilihan raya secara berseorangan. Jadi kembali kepada soal perlu ataupun tidak menukar kepada tampuk pimpinan Pakatan Harapan, Amanah mengambil prinsip rahmatan lil alamin. Amanah tidak menjadi pentaksub kepada sosok tubuh sama ada Datuk Seri Anwar Ibrahim maupun Tun Dr. Mahathir. Kita tidak menjadi taksub kepada mana-mana. Apa yang kita pegang adalah prinsip perjanjian dalam Pakatan Harapan itu sendiri. Ini telah pun dibuktikan oleh ke-11 YB Amanah bahawa mereka berpegang kepada janji bahawa the next Prime Minister is Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan mereka telah pun menandatangani SD tersebut. Jadi kita tidak berpihak kepada mana-mana, kita acknowledge perjanjian yang telah kita buat. Dan hasil daripada konvensyen itu juga saya kira adalah salah satu kenyataan yang dikeluarkan adalah Amanah mahu menjadi parti pendamai antara parti-parti komponen dalam Pakatan Harapan. Mengapa Parti Amanah Negara adalah parti yang paling sesuai untuk memainkan peranan pendamai dalam gagasan pembangkang? Baik, kalau kita menyoroti sejarah kepada PRU 14, pembahagian kerusi adalah menjadi satu isu yang amat besar pada ketika itu dalam Pakatan Harapan. Walaupun pada ketika itu Pakatan Harapan tidak lagi secara rasmi dibentuk. Tetapi di sini Amanah berperanan. Kita bukan tidak ada suara akar umbi yang mahukan kerusi yang lebih banyak. Dalam parti sendiri pun ramai yang tidak puas hati, ada yang merajuk, memaksa kepada pimpinan kita untuk turun ke padang, untuk turun ke kawasan, menerangkan kenapa kita ambil kerusi yang sedikit. Kerana apa? Kerana Amanah mahukan Pakatan Harapan ini berjaya di Malaysia. Kerana kalau Amanah tidak mengundur diri, tidak memberikan kerusi yang lebih banyak ataupun kepada rakan-rakan kita, besar kemungkinan Pakatan Harapan tidak akan dibentuk. Ini telah pun, peranan ini telah pun dimainkan dalam PRU 14. Pengorbanan Amanah itu sendiri, kita bukan tidak ada kualiti ataupun tokoh-tokoh yang boleh ditonjolkan dalam PRU, tetapi dengan pendekatan untuk menjadikan Pakatan Harapan ini berjaya, Amanah mengambil pendekatan untuk mengalah. Di dalam Pakatan Rakyat sekalipun, kenapa
orang-orang yang ataupun tokoh-tokoh yang berada di amanah sekarang ini keluar daripada PAS adalah kerana PAS tidak lagi mahu bekerjasama dalam Pakatan Rakyat. Adakah Amanah masih lagi merasakan beberapa tahun selepas penubuhan, Amanah masih lagi merasakan ada sentimen, aura bahawa mereka masih lagi adalah parti serpihan PAS, ataupun adakah fasa itu sudah pun berakhir pada pendapat Fathia? Pada pendapat saya tidak nafikan pada awal penubuhan Amanah kita masih merasakan tempias itu. Tetapi bergerak sekarang, moving forward, kita memang mahu mengangkat gagasan rahmatan lil alamin itu sendiri. Kita mahu menjadi sebuah parti yang tidak ekstrim. Kita mahu menjadi sebuah parti yang berbentuk inklusif, yang boleh menerima pelbagai kaum, menerima pelbagai perbezaan ideologi tanpa ada sebarang perpecahan. Jadi ini yang diketengahkan oleh Amanah. Walaupun mereka-mereka yang berada di Amanah ini, di tampuk pimpinan atasan Amanah ini adalah bekas PAS, ideologi yang mereka bawakan sekarang adalah berbentuk sederhana, tidak ekstrim, bersifat inklusif. Jadi inilah ciri-ciri rahmatan lil alamin yang kita memang mahu angkatkan. In fact, di dalam convention 2 hari yang lepas pun, semalam berakhirnya convention, memang kita telah mencapai satu resolusi bahawa Parti Amanah Negara, semua tampuk pimpinan, semua ahli harus membawa gagasan rahmatan lil alamin. Walaupun ada yang menyatakan bahawa gagasan ini terlampau melangit, tidak membumi. Jadi itulah peranan ahli-ahli dan pimpinan untuk membawa gagasan ini, menunjukkan kepada semua orang bahawa Amanah adalah sebuah parti pendamai, mengangkat gagasan rahmatan lil alamin. Dr. Abu Hafiz Salihuddin, dah lama dia tak bercakap, dah lama dia diam. Saya nak tanya kepada dia pula. Dr. Abu Hafiz adalah Ketua Pemuda Pejuang. Jadi di mana kedudukan Pejuang dalam gagasan pembangkang sekarang? Pertama, apabila idea pembentukan Grand Coalition ini diangkat, dilambung oleh Pemuda Amanah dan kemudian disusuli oleh Pemuda DAP ataupun DAPC, saya mengambil pendirian ataupun mengambil posisi dan bersama dengan rakan-rakan dalam Pejuang Muda untuk menyokong hal tersebut. Disebutkan tadi berbagai pandangan daripada rakan-rakan panelis sebentar tadi, bagaimana pembentukan aspirasi politik baru anak muda dan kemudian apa yang berlaku sejarah daripada sebelum langkah Sheraton dan selepas daripada langkah Sheraton. Saya kira anak muda perlu berada pada satu posisi, kalau saya lebih mengkhususkan kepada pendirian anak muda di sini, iaitu perlu hidup dengan idealisme dia, tetapi perlu lebih hidup bersama dengan realiti yang ada. Saya jujur, untuk saya katakan bahawa saya suka untuk ada lapisan-lapisan baru anak muda yang memimpin, memberikan bukan saja partisipasi seperti yang moderator sebutkan tadi, tetapi menerajui apa yang ada di dalam, sama ada dalam kementerian ataupun dalam pembuatan keputusan parti dan juga kerajaan sekiranya diberikan mandat untuk memerintah. Tetapi realitinya adalah bagaimana rakyat Malaysia itu mengundi. Saya kira idea terhadap perkara-perkara ini mungkin lebih ideal apabila ia berada dalam sistem presidential system, pemilihan secara umum, secara rawak begitu, berbanding dengan Westminster. Kerana pemilihan itu di peringkat nasional, tidak di peringkat seperti kita kata konstituensi ini, di parlimen dan juga di DUN dalam membentuk majoriti bagi membentuk kerajaan di peringkat sama ada negeri ataupun di peringkat persekutuan. Maka apabila saya lihat ketiga-tiga wakil daripada parti yang ada di sini maupun DAP yang di luar ataupun warisan, kesemuanya adalah parti yang berlatar belakangkan keragaman, kerencaman bangsa dan agama, dan Pejuang hadir mengisi satu vacuum yang kita tidak mahu untuk mengakui bahawa politik identiti sama ada yang ada di Malaysia ataupun di Indonesia itu makin menguat ataupun makin mendapat tempat secara dominan. Maka adakah selepas kami kehilangan Parti Bersatu sebelum daripada ini, dan untuk mengisi vacuum itu, maka Pejuang hadir sebagai parti yang berlatar belakangkan bangsa, iaitu Melayu dan juga Islam, dengan tidak memberikan ruang kezaliman kepada bangsa ataupun agama yang lain. Itulah dia vacuum itu, kerana kita lihat
sedikit sebanyak DNA setiap parti itu masih lagi ada dan masih lagi dipindahkan dari satu parti ke satu parti sedikit sebanyak. Bersatu lahir dari UMNO. Kemudian Pejuang lahir daripada Bersatu. Jadi apa yang Pejuang boleh berikan kepada rakyat, apa yang Pejuang perjuangkan berbeza dengan Bersatu dan UMNO? Pertama, apa yang berlaku, penubuhan Bersatu adalah hasil daripada penolakan terhadap korupsi dan juga salah guna kuasa yang rentetan daripada 1MDB dan lain-lain. Maka tertubuhlah berlaku pemecatan pimpinan-pimpinan utama Bersatu ketika itu, sama ada Tan Sri Mahyudin dan kemudian Datuk Seri Syafiee Apdal dan kemudian Datuk Seri Utama Mukhris Mahathir. Dan apabila kompromi terhadap perkara tersebut melalui pasca langkah syaratan, kami tidak boleh terima dan kami dipecat daripada parti dan kami memerlukan platform untuk mewakili suara atau memperjuangkan aspirasi melawan korupsi, melawan salah guna kuasa itu. Maka kami tidak punya pilihan yang banyak melainkan menubuhkan apa yang ada pada hari ini, Parti Pejuang Tanah Air. Saudari Afiqah, apa kedudukan muda sekarang? Pendirian muda sekarang dalam berkenaan dengan kedudukannya dalam gagasan pembangkang? Pertama-tamanya, sebelum kita bersetuju atau tak bersetuju, kita perlu lihat idea Grand Coalition itu secara lebih terperinci. Saya kira tak cukup untuk kita baca, kita faham idea Grand Coalition itu hanya melalui berita, artikel dan di media sahaja. Ini juga salah satu masalah pembangkang kerana kurang kita semua duduk bersama. Kita tak talk to each other. Mengapa tu? Mengapa itu? Yang itu perlu find out juga. Kerana coalition ini sedikit sebanyak bukan mungkin dalam bentuk sekarang, tapi dalam bentuk asalnya sejak Pakatan Rakyat, kemudian Pakatan Harapan, kemudian Grand Coalition dalam apa jua bentuknya selepas ini, sudah lama bersama. Mengapa setelah sekian lama masih lagi susah untuk sekurang-kurangnya bercakap dengan satu sama lain? Saya kira kerana kebergantungan kita kepada senior leader. Ya. Sebenarnya kebanyakan pemimpin muda ni dia underestimate dia punya kemampuan. Kan? Walaupun pemimpin di setiap parti terdiri daripada yang lebih senior, tetapi kita semua pemimpin muda daripada setiap parti sebenarnya mampu menjadi change maker kepada landscape politik Malaysia kalau semua pemimpin politik muda daripada setiap parti ni bersatu. Kalau pemimpin-pemimpin yang di atas tak talk to each other, kita yang di bawah ni, tak di bawah lah kan, yang muda ni, yang mungkin lebih menterjemahkan idealisme politik muda itu sendiri, kita perlu duduk semeja, perlu berbincang dengan matang, berbincang dengan lumat, kan? Apa jalan ke hadapan, kan? Kalau kita masih membawa, kita muda tetapi kita membawa politik tua, tak jadi juga, kan? Sebenarnya kita semua boleh menjadi change maker dalam parti masing-masing. Mengapa agaknya kesukaran berkomunikasi ini kita lihat menjadi masalah dalam kalangan pemimpin-pemimpin yang sudah lebih berusia dalam parti tapi tidak dicerminkan, tidak menjadi masalah bagi pemimpin-pemimpin muda dalam parti? Mengapa perbezaan itu? Saya kira setiap parti ada budaya dan mungkin disiplin yang berbeza, ada tabu yang berbeza. Jadi sebenarnya perlu perlahan-lahan membawa perubahan, kan? Kalau kita muda tetapi tak ada semangat zaman, kan? Tak berani mendobrak arus yang mainstream, kan? Tak guna juga. Kalau kita muda tapi kita tak berani menegur pemimpin kita, kita hanya jadi pengampu, kan? Tak jadi juga. Bagaimana kita claim diri kita pemimpin masa depan tapi hanya menjadi pengampu kepada senior leaders, kan? Kalau saya boleh tambah sedikit. Saya kira saya pernah mengeluarkan ulasan saya berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh cadangan daripada Pemuda Amanah dan juga DAP adalah untuk kembali dahulu ke meja rundingan. Untuk bertemu dahulu. Apabila diangkat pertanyaan sama ada apa dia Grand Coalition itu, apa penafsirannya, apa pendefinisiannya, kembali kepada meja rundingan. Sebab adalah tidak molek untuk katakan di forum sebegini, saya hadir dan saya berkata saya nak buat 1, 2, 3, 4. Tak.
kena perlu kembali. Sekiranya itu gagal dilakukan oleh senior leader seperti yang disebutkan oleh Afika sebentar tadi, saya menjemput juga, saya bukanlah pencetus kepada idea tersebut. Saya kata saya tiada masalah sekiranya untuk melalui sembang di kedai mamak ke ataupun melepak di mana kita berbincang, memulakan dahulu untuk memberi isyarat kepada pimpinan-pimpinan tua ini bahawa kami boleh untuk duduk. Apabila lagi kan. Okey doktor, saudari-saudari, kita akan berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan saudara Muhammad Kamil Abdul Munim, Exco Angkatan Muda Keadilan Perak, Fatihah Salahuddin, Naib Ketua Wardah Nasional Parti Amanah Negara, Dr. Abu Hafiz, Ketua Pemuda Pejuang, dan juga Afikah Zulkifli, pengasas bersama Parti Muda. Dialog Pembangkang berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Anda sedang menonton Dialog Pembangkang bersama saya, Lokman Haris. Sesebuah negara itu mungkin tidak ada apa tanpa orang mudanya. Dan di Malaysia ini adalah sangat benar. Kerana mungkin dalam PRU yang seterusnya, PRU 15, kita menyaksikan bilangan pengundi meningkat sehingga 50% jika kita ambil kira umur mengundi minimum 18 tahun. Jadi golongan muda adalah golongan yang sangat utama dalam menentukan masa depan negara. Dan masa depan negara juga adalah milik mereka. Jadi hari ini Dialog Pembangkang mengumpulkan 4 sosok muda dalam 4 parti pembangkang negara. Pada ketika ini, saya disertai oleh Muhammad Kamil Abdul Munim, Exco Angkatan Muda Keadilan Perak, juga saudari Fatihah Salahuddin adalah Naib Ketua Wardah Nasional Parti Amanah Negara, Dr. Abu Hafiz Salahuddin adalah Ketua Pemuda Parti Pejuang Tanah Air, dan juga saudari Afikah Zulkifli adalah pengasas bersama Parti Ikatan Demokratik Malaysia. Okey, sebelum ni kita dah berbincang berkaitan dengan peranan orang muda, kita dah berbincang berkaitan dengan masalah parti-parti komponen Pakatan Harapan masih lagi susah untuk berkomunikasi dan berunding dengan efektif walaupun setelah sekian lama mereka bersama. Saya mungkin nak bermula dengan saudara Kamil. Saudara Kamil, kita lihat antara titik tolak baru-baru ini adalah selepas Belanjawan 2021 di mana persoalan berkenaan dengan solidariti pembangkang dibangkitkan semula. Persoalan berkenaan dengan kerapuhan kerjasama dan sebagainya. Khasnya selepas bacaan kedua Belanjawan 2021, 108 ahli Parlimen Pakatan Harapan tidak berjaya mengumpulkan 15 untuk memaksa undi belah bahagian. Kebanyakan itu dipersalahkan kepada PKR dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Respon, Saudara Kamil? Saya rasa dalam keadaan ini kita Pakatan Harapan terutamanya perlu mengambil langkah untuk menerima keputusan tersebut sebagai satu keputusan kolektif. Ianya tidak sewajarnya dan seharusnya ditujukan kepada Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim semata-mata kerana ianya tidak dapat dilaksanakan tanpa persetujuan pemimpin-pemimpin parti komponen Pakatan Harapan yang lain. Tetapi pada ketika itu tidak nampak seperti ada persetujuan kerana ada kekeliruan berkenaan dengan siapa yang mahu bangkit, siapa yang mahu duduk. Adakah itu dipersetujui sebelum itu ataupun tidak? Ya, keadaan politik pada ketika itu di dalam parlimen itu mungkin berubah-ubah pada ketika itu. Tetapi pemimpin-pemimpin utama yang ada pada ketika itu kelihatannya dalam membuat keputusan yang sama. Cuma mungkin ada 2-3 ahli-ahli parlimen lain yang telah pun diberikan jawapan kenapa mereka berbuat demikian. Di antaranya ada tak dapat maklumat, mesej WhatsApp dan sebagainya. Tetapi subconsciously apa yang terjadi dalam pengundian pembelanjaan baru-baru ini ialah sebenarnya pembangkang ini kita mempunyai kekuatan 108, tetapi matlamat pengundian pada pembelanjaan itu adalah untuk secara tidak langsung menunjukkan bahawa kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin ini adalah merupakan kerajaan yang rapuh dan ini adalah merupakan satu perkara yang tidak dapat dinafikan meskipun kita tidak dapat mencapai angka yang sepatutnya ketika pengundian tersebut. Tetapi sehingga ke hari ini masih lagi ada cakap-cakap daripada kalangan pemimpin UMNO sendiri yang bercakap tentang terdapat beberapa orang pemimpin UMNO cuba untuk berpindah ke sebelah sini. Maksudnya ialah gesaan ataupun keinginan untuk merubah keadaan politik semasa, membentuk orang kata apa? Pensejajaran politik yang baru itu sebenarnya perkara itu ialah perkara yang real. Cumanya lagi seperti mana yang dibangkitkan tadi oleh saudara Dr. Abu Hafiz ialah disiplin
organisasi parti itu sendiri yang sedikit sebanyak merencatkan usaha itu. Termasuk kenyataan baru-baru ini dikeluarkan oleh Siswa Agung UMNO. Jadi apabila kita bercakap, sebelum belanjawan kita bercakap tentang soal kita nak kembalikan mandat rakyat. Dan kita kena berpijak pada realiti semasa. Apa yang ada, blok pembangkang sekarang ini kalau dikirakan mengikut jumlah angka pengundian belanjawan baru ini 108 tidak cukup, tidak mampu untuk menumbangkan Kerajaan Perikatan Nasional. Harus ada usaha untuk mendapatkan sokongan daripada ahli-ahli parlimen kerajaan untuk membentuk satu gagasan ataupun penjajaran politik yang baru. Dan ini adalah satu perkara yang seperti yang saya sebutkan tadi, kita tidak boleh nafikan, kerana tanpa langkah yang sedemikian itu tidak dapat dilaksanakan. Tapi mungkin kekecewaan dalam kalangan rakyat adalah kerana selepas 10-15 tahun Pakatan Harapan bersama, kebanyakan parti yang lama-lama dalam Pakatan Harapan ini ataupun Pakatan Rakyat pada dulu ketika dulu, mengapa masih lagi kita bercakap berkenaan dengan keperluan ada disiplin, perlu kembali ke meja rundingan, perlu berkomunikasi dengan baik? Selepas 15 tahun, 20 tahun, bukankah kita sudah melepasi fasa ini? Keadaan berubah. Saya kira sekarang ini akses kepada maklumat itu lebih meluas berbanding dengan dahulu. Kalau dahulu kira kita nak dapat liputan siaran langsung parlimen itu agak sukar, mungkin golongan-golongan di bandar. Sekarang ini kita buka Facebook je, scroll Facebook, kita sudah ada akses kepada maklumat dan info semasa. Tetapi permasalahannya ialah bagaimana saluran ataupun pendapat maklumat itu nak disampaikan kepada pimpinan ataupun ianya hanya sekadar bertebaran di ruang umum dan mudah untuk setiap daripada orang untuk memberikan interpretasi mengikut pendapat mereka. Tetapi apa yang pasti seperti yang saya sebutkan pada awal perbincangan kita ini tadi, usaha itu sebenarnya sudah bermula sekian lama, 1999, yang membawa kepada 2018. Tetapi kalau kita nak benar-benar kita ada keinginan ataupun tekad dan juga iltizam untuk melakukan perubahan ini, apa lagi yang boleh kita tawarkan kali ini kepada rakyat? Melainkan bahawa kali ini kerjasama ini harus berteraskan kepada prinsip kejujuran dan keikhlasan. Kerana apa yang kita lihat sekarang, apa yang terjadi 2 tahun kebelakangan ini, kejujuran itu hanya dilihat pada peringkat awal. Tetapi selepas daripada itu mula bibit-bibit ataupun kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan itu tidak lagi mencerminkan gagasan awal yang kita bentuk bersama dahulu. Jadi ini sedikit sebanyak yang memberikan kebimbangan terutamanya kepada pendukung-pendukung parti untuk parti-parti komponen ini untuk membentuk semula satu jajaran ataupun gabungan yang baru. Tetapi pada masa yang sekarang ini saya kira Pakatan Harapan itu masih utuh. Tapi selepas apa yang disebutkan oleh saudara sebentar tadi berkenaan dengan mungkin persetujuan awal tidak ditepati setahun, 2 tahun selepas itu, jadi kepercayaan itu sudah berhilang. Kerana orang kata kepercayaan ini adalah perkara yang paling susah untuk kita bina dan paling senang untuk kita hancurkan. Jadi ya betul. Trust itu paling penting untuk kita rapatkan saf dalam kalangan parti-parti komponen Pakatan Harapan. Adakah kepercayaan itu masih ada? Ini masalah dia sebenarnya. Sebab itu saya katakan tadi secara asasnya kita semua harus bersetuju. Kalau benar kita nak bentuk satu kekuatan yang padu dan jitu, itu keseluruhan blok pembangkang itu harus bersatu. Tetapi kalau kita sendiri bercakap atas sikap hipokrisi ataupun lakonan politik semata-mata, dan ini adalah merupakan satu fakta sejarah. Ianya berlaku dan benar-benar berlaku. Jadi damage has been done. Kita nak ubah balik ataupun nak recover balik kerosakan ini mungkin mengambil sedikit masa, tetapi ianya bukan sesuatu yang mustahil. Jadi adakah mungkin sukar untuk PKR kembali bekerjasama dengan parti seperti Pejuang? Saya secara peribadi seperti yang disebutkan oleh Dr. Abu Hafiz tadi, kita di peringkat pemuda sebenarnya kita lebih fleksibel, kita lebih fluid, we are more adaptive dengan keadaan semasa. Kerana apa yang ada dalam landscape politik negara pada ketika ini, kalau kita lihat 20 tahun kebelakangan ini, apa yang ada di parlimen itulah watak-watak yang telah mewarnai landscape politik negara. Tetapi
bukanlah kita nak katakan kesemua watak-watak itu ialah watak-watak yang tak guna, dan ada juga yang berguna. Tetapi bagaimanakah orang muda sendiri dapat mengimbangi watak-watak ini dalam landscape arena politik negara? Saudari Fatihah, adakah kesemua perbincangan, kesemua keputusan ataupun seperti yang dikatakan kertas kerja untuk pembentukan Grand Coalition dan sebagainya ini dirundingkan oleh pihak kepimpinan atasan bersama dengan pemimpin-pemimpin dan juga lapisan muda seperti Fatihah? Baik, kalau kita lihat kepada Konvensyen Amanah pada 2 hari yang lepas, pasal perasmian itu, kita menjemput kesemua parti. Kita jemput PKR, kita jemput Pejuang, kita jemput Warisan. Ini secara tidak langsung memberi signal kepada para perwakilan bahawa Amanah bersedia untuk mewujudkan satu Grand Coalition ini. Ini adalah penting. Walaupun tidak ada secara rasmi lagi sebarang bentuk kertas kerja ini dibentangkan, dibahaskan di konvensyen, tidak ada. Tetapi signal ini penting kepada para perwakilan. Yang amat penting sekali apabila pada kebiasaannya konvensyen akan digulung dan ditutup oleh timbalan presiden. Tetapi pada kali ini presiden menutup konvensyen untuk mengunci isu yang menjadi bibit-bibit perpecahan di dalam amanah. Prinsip pertama, kita berpegang kepada janji dan kita tidak taksub kepada mana-mana tokoh. Walaupun kawan yang telah meninggalkan kita, kita tidak hina. Tidak wajar kita melabelkan seseorang tokoh itu sebagai atuk saka. Tidak wajar kita melabelkan sosok tubuh itu kerana kita tidak bersependapat. Tidak wajar. Itu sifat amanah. Dan amanah amat terbuka terhadap idea Grand Coalition ini, dan pada masa yang sama di dalam konvensyen tersebut juga pemuda telah mengusulkan untuk pemuda bersama sayap-sayap lain, Wardah, Awan, Angkatan Wanita Amanah dan juga beberapa kawasan amanah yang lain mengusulkan, dan usul ini digabungkan bahawa untuk memperkukuhkan Pakatan Harapan. Dan dua pendekatan ini adalah diterima baik oleh para perwakilan. Saya ingin kembali kepada poin tokoh, ketaksuban kepada tokoh itu. Ketaksuban itu tidak wajar. Tetapi kita kadang-kadang perlukan tokoh-tokoh yang sudah berpengalaman untuk membantu mengemudi parti. Saya mungkin boleh setujukan soalan ini kepada Dr. Abu Hafiz. Sebelum ni ada wujud kebimbangan pada ketika penubuhan Bersatu. Mereka mengatakan bahawa Bersatu itu pada ketika itu adalah one man party kerana Tun Dr. Mahathir yang menggembling Bersatu. Selepas Tun Dr. Mahathir tiada, apa akan jadi pada Bersatu? Pejuang pula bagaimana? Adakah Dr. Abu Hafiz bersetuju dan memikirkan bahawa Pejuang ini adalah one man party yang bergantung semua kepada aura Tun Dr. Mahathir, dan sekiranya beliau tiada lagi dalam arena politik negara, bagaimana? Apa yang perlu untuk kita akui adalah Malaysia masih lagi terikat dengan politik watak dan tokoh. Whether we like it or not. Tapi bagaimana kelompok orang muda itu dapat menjadi ruang dimanfaatkan di dalam parti dengan kewujudan parti-parti politik yang ada ini. Kita masih lagi belum terkeluar daripada kerangka itu. Saya kira saya setuju seperti mana yang disebutkan oleh saudara wakil daripada PKR tadi, ada iaitu bagaimana kejujuran itu. Saya juga antara yang mengangkat perkara ini semenjak daripada sebelum lagi berlakunya langkah Sheraton. Perlu kejujuran apabila kita mahu dikenang. Sebab saya kata secara relatif saya akan bergerak lebih kehidupan politik ke kehidupan secara peribadi itu lebih panjang. Kita akan dikenang sebagai apa? Sebab itu saya tidak pun bersetuju untuk pergi bersama dengan Perikatan Nasional, sebab kita akan dikenang sebagai pengkhianat ke ataupun bagaimana. Saya juga tidaklah untuk begitu ketat sehingga tidak boleh untuk menerima option-option yang kedua dan ketiga. Dan oleh kerana itulah kita akan lihat saudara kita tadi apabila bercakap tentang kejujuran, politik kejujuran itu tersangkut-sangkut, sebab kita juga tidak mahu untuk berterus terang di sini sehingga menyebabkan masalah sama ada dalam parti ke ataupun masalah di sini. Kerana itulah yang saya katakan perlu kembali kepada meja rundingan untuk sembang antara rakan-rakan. Bukannya semua bercakap, bising dan melontar isu ini secara terbuka di media sosial. Masa depan Pejuang selepas Dr. Mahathir? Kerana kita sudah tentu tidak menubuhkan parti hanya untuk mencapai sesuatu objektif pada ketika itu. Kita pun juga perlu memikirkan masa depan. Benar. Pada pendapat doktor, masa depan Pejuang selepas apabila Dr. saya Mahathir? bercakap kepada Tun Dr. Mahathir sendiri untuk beliau memilih dan juga memberikan latihan politik
dan pentadbiran negara, katakan belum 10 ataupun 20 anak muda, secara dasarnya belum bersetuju, dan itu kami bergerak ke arah perkara tersebut. Dan bagaimana fokus kami ketika ini adalah untuk mendapatkan pendaftaran secara rasmi, dan alhamdulillah kami melihat perbincangan dalaman dalam parti pejuang itu sendiri. Rakan-rakan yang dahulu berada dalam kepimpinan menyatakan bahawa kami berbincang tentang isu ataupun dasar dan polisi itu lebih jauh ke hadapan berbanding yang ada dalam Bersatu. Dan itulah apa yang saya cuba usahakan, dan itu juga dipersetujui oleh pimpinan bahawa kami memikirkan beyond Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai negarawan dan pimpinan kami dalam parti. Okey, kita perlu berhenti rehat sekali lagi buat kali terakhir. Kita akan kembali selepas ini dengan segmen terakhir. Dialog Pembangkang, berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini. Laporan berita hari ini syarat dengan laporan-laporan dan cerita-cerita politik, dan kadang-kadang kita terlampau gemar fokus kepada isu politik dan sosok-sosok yang sudah pun jadi orang lama, pengalaman, dan juga ketua-ketua di peringkat tertinggi setiap parti. Tapi kita mudah untuk terlupa bahawa semua yang kita lakukan hari ini, termasuk apa yang kita lakukan melalui politik, adalah untuk masa depan negara. Justru golongan muda adalah satu pemegang taruh yang terlampau penting, bukan sahaja dalam politik negara tapi dalam kesemua aspek negara bergerak ke hadapan. Dan dalam semangat itu, hari ini Dialog Pembangkang bersama dengan 4 sosok anak muda daripada 4 parti pembangkang negara. Saya bersama dengan Muhammad Kamil Abdul Munim, Exco Angkatan Muda Keadilan Perak. Fatihah Salahuddin adalah Naib Ketua Wardah Nasional untuk Parti Amanah Negara. Dr. Abu Hafiz Salahuddin adalah Ketua Pemuda Parti Pejuang Tanah Air, dan juga saudari Afikah Zulkifli adalah salah seorang pengasas daripada 13 orang Parti Ikatan Demokratik Malaysia ataupun Muda. Saya mau mula dengan saudari Afikah kerana saudari Afikah dah lama tak bercakap tadi dalam segmen kedua. Penubuhan muda ini, kita lihat setiap parti mempunyai perwakilan dan juga perjuangan yang tersendiri. Selain daripada parti-parti dalam kerajaan, kita lihat Amanah ada ideologinya sendiri, PKR ada, Pejuang ada, Bersatu ada. Apa yang masih lagi tiada diperjuangkan yang memerlukan muda ditubuhkan? Apa yang muda boleh beri kepada rakyat Malaysia, bukan sahaja orang muda, yang semua parti lain ini tidak boleh beri? Saya kira mengambil kira populasi anak muda di Malaysia, anak muda sebenarnya memberikan ketumbukan yang kuat dan juga sebagai change maker kepada landscape politik Malaysia. Jadi saya kira seharusnya bargaining power untuk anak muda itu lebih tinggi, kan? Sebagai contoh, kami daripada muda memberi limitation dalam setiap posisi di dalam muda, maksimum 3 penggal bagi setiap posisi. Kerana kami percaya politik Malaysia ini perlu berubah, perlu ada anjakan daripada cult personality, kan? Saya sedikit berbeza dengan Dr. Abu Hafiz. Saya lebih berani untuk mengatakan akar permasalahan di Malaysia adalah politik perkauman. Jadi walaupun kita perlu, tetapi kita perlu tangani dengan baik. Tetapi saya berbeza dengan beliau apabila beliau mengatakan politik Malaysia ini melibatkan politik sosok. Mungkin juga berbeza dengan saudara Kamil. Kerana kami percaya karisma seseorang pemimpin itu boleh dibina. Kita lihat saja saudara Syed Saddiq dan juga saudari Yobiin. Mereka bukanlah orang yang begitu lama dalam landscape politik Malaysia, tetapi mampu memberi pengaruh kepada undi di setiap kawasan. Mungkin ada sedikit kelebihan dari sudut rupa dan sebagainya. Tetapi saya kira karisma itu perlu dibina dan perlu ada keberanian untuk mencalonkan calon-calon muda, kan? Kalau kita lihat orang muda ni, dia jadi token je, kan? Dia jadi token, jadi afterthought dalam apa jua peringkat, kan?
Tapi dari segi konteks kerjasama politik, sudah tentu muda akan mahu mewakili golongan muda dalam PRU seterusnya dan juga bergerak ke hadapan. Sepenting mana pun golongan muda dalam pembentukan politik negara dan juga pembentukan pengundi, ia masih lagi tidak boleh berdiri sendiri jika hanya memperjuangkan orang muda. Adakah itu bermakna muda sudah tentu perlu mewujudkan gabungan dan kerjasama secara rasmi dengan parti-parti lain? Kerana untuk berdiri memperjuangkan orang muda saja tidak cukup untuk memenangi pilihan raya. Apa yang kami ingin bawakan adalah politik muda. Politik yang menekankan bottom up approach, kan? Bukan saya menafikan pendekatan daripada parti-parti lain, tetapi kita tidak mahu bottom up approach ini hanya berlaku dalam program, dalam event. Sebagai contoh, suara akar umbi ini hanya didengari ketika perhimpunan parti, ketika convention, ketika program-program parti, ketika perhimpunan agung. Tetapi demokrasi ini adalah sepatutnya dijadikan budaya. Demokrasi is a culture, not an event. Jadi dalam pembuatan keputusan muda, kita memberi peluang kepada setiap penyokong muda untuk memberikan pandangan mereka, dan kami mengambil kira setiap pandangan. Dalam masa yang sama, mungkin pada peringkat sekarang dalam keadaan parti kami belum berdaftar dan kami hanya mempunyai satu saja kursi. Tetapi kerana itu kami push supaya parti kami didaftarkan dengan segera. Kerana hanya dengan itu kami boleh merencana masa depan kami dengan lebih pantas. Apa strategi jika parti ini tidak berdaftar sempat untuk PRU 15? Kami sedang meneliti beberapa alternatif dan akan diwawarkanlah dalam hanya selepas keputusan dibuat. Dr. Abu Hafiz, apa strategi berjuang kalau parti masih lagi belum daftar menuju ke PRU 15? Saya fikir ada banyak option yang telah kami kenal pasti. Antaranya? Fokusnya adalah kepada melihat bagaimana kami akan mendengar sebutan kes semakan terhadap apa yang dilakukan oleh ROS pada 7 hari bulan ini, dan ada yang mencadangkan untuk mengambil alih parti yang sedia ada, dan itu saya kira adalah keputusan yang akan dilakukan oleh Jawatan Kuasa Pusat Pejuang terhadap option yang memang kita boleh lari, sama ada mendaftar, diluluskan ataupun mengambil alih yang sedia ada. Saya kira itu adalah option yang selalu orang cadangkan dan lontarkan kepada kami. Saudara Rafika, apa respon saudari kepada kritikan yang mengatakan bahawa sebenarnya pembentukan muda ini adalah satu strategi yang sudah difikirkan lama oleh Tun Dr. Mahathir untuk menampakkan bahawa pengasas YB Syed Saddiq yang begitu rapat dengan Tun Dr. Mahathir sebelum ini berpisah untuk nampak seperti neutral dan sebagainya, tapi akhirnya mereka akan bergabung selepas mereka mengumpul sokongan dalam kalangan fokus grup masing-masing, orang muda dan sebagainya. Adakah itu antara matlamat penubuhan muda? Saya juga ada mendengar gosip-gosip seperti ini, tapi kalau kalian semua teliti, pengasas bersama muda ini terdiri daripada pemimpin civil society yang kebanyakan daripada mereka tidak pernah pun bergelumang dengan politik. Dan bukan senang untuk mengajak mereka terjun ke dalam bidang politik, dan kerana mereka sangat skeptik. Tetapi kemahuan mereka untuk bersama-sama dalam merubah landscape politik Malaysia ini, saya secara personal pun terkejut, kan. Jadi saya agak tertanya dari mana datangnya Tidak benarlah pandangan sebegitu. Kerana kalau melihat senarai pengasas bersama muda, bukan mudah untuk mereka join politik. Dan mereka pun tidak mesra pada Tun. Dan tak mesra kepada Tun. Okey. Semuanya rebellious. Dengan itu yang kita mahukan kalau ia disalurkan dengan betul. Saya dulu pun masa muda saya rebellious juga. Tapi still muda lagi. InsyaAllah. Terima kasih. Dalam masa yang kita ada sekarang ni, saya nak tanya setiap seorang untuk kita akhiri perbincangan ini. Mungkin jawab secara ringkas. Saya nak mulakan dengan saudari Fatihah. Kita ada lebih kurang 8 juta orang muda yang akan menjadi pengundi baru jika kita ambil kira umur mengundi minimum 18 tahun pada PRU 15. Apa mesej saudari kepada mereka, golongan muda di luar sana, dan juga apa mesej saudari kepada kepimpinan atasan parti? Saudari Fatihah. Mesej saya kepada bakal pengundi muda yang akan datang nanti adalah untuk
kalau boleh di sesebuah kawasan anda mengenali calon anda, pilihlah calon tersebut. Jangan memilih berdasarkan bendera ataupun parti. Kerana kita lihat budaya di parlimen sebenarnya apabila orang memilih bendera calon yang sama ke parlimen setelah berpuluh tahun berpenggal-penggal dan membawa hujah itu membawa kepada kualiti perbahasan yang amat rendah sehingga mewujudkan budaya untuk memanggil atau label-label seperti yang telah dialami oleh Parti Muda, memanggil seseorang itu sebagai budak. Itu adalah satu perkara yang tidak wajar sebenarnya. Dan saya juga, selain itu, saya juga ingin memesan kepada bakal pengundi muda bahawa sebelum mengundi itu, anda harus meneliti manifesto bagi setiap parti yang ditawarkan. Mengenali calon anda, mengenali latar belakang dan sebagainya. Kerana ini adalah amat penting untuk kita, sebenarnya kita mahu mula mendidik generasi yang akan datang supaya bukan memilih kerana parti atau bendera semata-mata, tetapi memilihlah calon tersebut. Dan pesanan saya kepada tampuk kepimpinan amanah adalah, dan saya bersyukur dengan kewujudan penajaan muda sebenarnya, kerana dengan kewujudan mereka, amanah mula memandang bahawa perlunya mereka meremajikan parti. Okay. Dan saya mengharapkan bahawa PRU yang akan datang diberi peluang yang lebih banyak. Okay. Kami secara ringkas kerana mereka bagi tahu saya dah tak cukup masa. Okey. Mesej kepada orang muda, mesej kepada kepimpinan atasan secara ringkas. Baik, orang muda punya tekad dan iltizam yang kuat dalam zaman yang serba canggih ini. Informasi di hujung tangan dan tidak ada masalah untuk akses kepada informasi, kerana cuma permasalahannya ialah informasi-informasi yang diterima ini harus disaring dan diteliti terlebih dahulu, dan atas kebijakan dan juga keupayaan, kebolehan kita untuk mengakses kepada maklumat dan informasi ini serta keupayaan kita untuk berfikir di zaman ini, saya kira orang muda perlu lebih ambil tahu berkenaan dengan apa yang berlaku dalam negara ini, memandangkan negara ini kelak akan dipimpin dan diwarisi kepada golongan muda. Dan pesanan saya ataupun kenyataan ringkas saya untuk kepimpinan Parti Keadilan, saya percaya bahawa keadilan sejak sekian lamanya, sejak awal lagi memang memperjuangkan dan menyediakan ruang bagi golongan muda untuk terlibat sama dalam proses membuat keputusan dalam politik. Dan itu harus diteruskan dan digalakkan, dan saya kira dalam pilihan raya umum yang akan datang ini ruang yang sewajarnya harus diberikan kepada golongan muda untuk turut sama dalam proses demokrasi. Okey, Dr. Hafiz, saya bagi satu soalan je kerana kita dah tak cukup masa. Mesej kepada golongan muda. Pertama, anda boleh berhak untuk ada political fatigue, untuk letih. Tetapi negara ini tidak akan lebih baik sekiranya anda meninggalkan medan. Anda punya urusan untuk memilih mereka yang baik dan membuat polisi dan dasar yang baik. Cuma saya ingin katakan kepada pimpinan bahawa tolonglah fikirkan kami anak-anak muda. Kami akan mewarisi 20-30 tahun akan datang. Kedegilan anda, keras kepala ini hanya merosakkan kami dan bukan kepada anda. Tolong untuk berikan ruang membentur keegoan itu. Duduk sekali dan jangan teruskan keegoan yang merosakkan kami. Afiqah, secara ringkas, mesej ringkas kepada orang muda di luar sana. Untuk anak muda di luar sana, saya harapkan kalau kita tak fikirkan, mungkin kita tidak terkesan dengan sebarang bentuk polisi, tetapi fikirkanlah golongan rentan, golongan yang lebih memerlukan, yang akan menerima akibat daripada setiap polisi yang dibuat oleh kerajaan. Untuk semua wakil daripada parti politik di sini, termasuk muda kan, kalau diberi peluang, saya harapkan dalam PRU 15 lebih ramai calon muda dan calon wanita yang akan dipertandingkan. Dan juga mengharapkan kita semua tidak terbawa-bawa baggage politik tua. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih kepada anda yang menonton Dialog Pembangkang. Kita jumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum. Salam hormat.